Selamat datang ke Buletin Didik edisi khas. Saya Hanif Miswan malam ini sekali lagi bersama dengan anda semua untuk kita terus berbicara berkaitan dengan garis panduan dan pengoperasian semula sekolah 3.0. 5 Oktober 2021 kita akan terus bersama-sama sepanjang 30 minit ini untuk terus membicarakan kepada anda kerana itu menjadi tugas dan tanggungjawab kami di Didik TV KPM untuk terus memberikan informasi-informasi yang betul, tepat dan jitu buat semua ibu bapa, penjaga, murid-murid dan juga guru sekalian. Malam ini adalah berkenaan dengan sekolah harian juga. Jadi lebih menarik kerana kita bawakan siapa tak kenal. Kalau ingin saya perkenalkan, Cik Zainal Abbas bersama kita, pengarah bahagian pengurusan sekolah harian. Apa khabar? Terima kasih. Ya, jemput kita bersama-sama untuk 30 minit bersama-sama pada malam ini. Mungkin sebagai permulaannya, Tuan Zainal, kalau boleh beritahu sekali lagi berkaitan dengan SOP pembukaan sekolah mengikut fasa, dan sekarang ini mungkin antara yang paling sibuklah untuk melihat bagaimana keberkesanan SOP tersebut. Ya, sebenarnya Hanif, sebagaimana kita ketahui, sekolah telah ditutup hampir 5 bulan sejak daripada bulan Mei yang lalu, dan dalam tempoh itu sebenarnya kita rasakan terlalu lama untuk pelajar meninggalkan sekolah. Jadi harapan KPM dengan pembukaan sekolah 3 dan 4 hari bulan yang baru lepas ini, pelajar dapat mengambil kesempatan untuk hadir ke sekolah dengan bantuan ibu bapa. Sokongan itu sangat perlu untuk mereka kembali ke sekolah dan mengikuti pembelajaran. Dan sebagaimana yang kita sedia maklum, pengoperasian sekolah itu adalah berdasarkan kepada fasa. Ianya dibuka secara berperingkat berdasarkan kepada fasa Pelan Pemulihan Negara. Jadi hampir ke semua negeri telah pun memulakan persekolahan, sama ada pada 3 hari bulan atau pada 4 hari bulan, kecuali negeri Johor dan juga negeri Kedah, yang dahulunya berada di fasa yang pertama. Betul. Tapi telah diumumkan kemasukan ke fasa yang kedua. Jadi Johor dan Kedah ni sebenarnya akan mula beroperasi pada 10 hari bulan Oktober ini, dan bersama-sama rakan-rakan mereka yang lain, murid-murid ini akan hadir ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran secara bersemuka. Dan dalam peringkat-peringkat fasa itu, kita membawa masuk pelajar secara berperingkat dengan keutamaan kepada murid-murid berkeperluan khas, murid-murid PPKI dan juga murid-murid kelas peperiksaan tingkatan 5, murid tingkatan 6 untuk hadir ke sekolah dan mengikuti pembelajaran secara bersemuka. Khususnya pelajar tingkatan 6 semester 2 yang kita bawa masuk kerana mereka ini sebenarnya akan menduduki peperiksaan pada 25 dan 28 hari bulan Oktober ini. Dan rata-rata apabila kita laksanakan pemantauan, Hanif, ramai pelajar ini sebenarnya begitu berkobar-kobar untuk hadir ke sekolah mengikuti pembelajaran secara bersemuka kerana telah lama mereka tinggalkan persekolahan itu secara bersemuka. Kita tanya setiap pelajar di sekolah-sekolah yang kita pantau itu, rata-ratanya tak mahu lagi berada di rumah untuk mengikuti pembelajaran PDPR ini. Mungkin ada juga yang mengatakan tentang exhaustion daripada pembelajaran PDPR itu, dan mereka cukup gembira untuk kembali bersama-sama rakan-rakan, bersama-sama guru mereka mengikuti pembelajaran di sekolah. Ya, saya percaya ini bukan sahaja melibatkan satu sesi libat urus yang penting di kalangan para murid-murid, tapi bagaimana persediaan KPM, terutamanya di pihak bahagian pengurusan sekolah harian sendiri, termasuklah guru-gurunya, kaki tangannya dalam persediaan muka sekolah ini. Ya, dalam kita merangka pelan untuk pengoperasian sekolah ini selepas hampir 5 bulan ditutup itu, kita melakukan pelbagai libat urus. Kita jumpa dengan cikgu, kita jumpa dengan pengetua guru besar, PIBG, para ibu bapa, dengan pakar-pakar dalam bidang pendidikan, dalam bidang psikologi, pakar-pakar kesihatan juga memberikan pandangan mereka. Dan di samping itu kita juga laksanakan libat urus bersama pelajar-pelajar di sekolah yang akan menduduki peperiksaan SPM dan juga STPM. Rata-rata dalam libat urus kita bersama pelajar itu, mereka tidak sabar. Mereka tanya bila kami boleh kembali ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran. Murid-murid keperluan khas yang juga terkesan. Murid-murid yang mempunyai masalah penglihatan misalnya, tidak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dalam PDPR itu dengan kekangan-kekangan yang ada. Kalau di sekolah mereka gunakan braille, mereka ada alat-alat yang boleh membantu, yang boleh mereka pegang. Tetapi bila guru mengajar, mereka hanya dapat mendengar. Jadi itu salah satu sebab mengapa kita bawa murid-murid berkeperluan khas ini untuk hadir ke sekolah di peringkat awal ini. Dan sebagaimana yang Hanif kata tadi, persediaan itu cukup rapi untuk kita rangka satu pelan pengoperasian sekolah itu. Dan selepas 5 bulan tu, sebelum sekolah dibuka tu, kita pastikan
bahawa pihak sekolah betul-betul bersedia untuk menyambut pelajar-pelajar yang akan hadir. Kalau kita di musim perayaan hari raya misalnya, kita mungkin membersihkan rumah sebelum hari kejadian hari raya itu. Ya, jadi dalam pembukaan sekolah ini pun sama. Bagi menyambut pelajar-pelajar, kita pastikan bahawa persekitaran sekolah itu bersih dan bersedia untuk menyambut pelajar-pelajar. Susunan di bilik darjah pun kita lihat. Kalau kita saksikan dahulunya, kita katakan dalam satu kelas itu ada 36 orang murid. Jadi dengan sistem pembukaan berperingkat ini, dengan penggiliran minggu yang dilaksanakan, maka kita pastikan bahawa susunan meja itu tersedia untuk pelajar-pelajar apabila mereka kembali ke sekolah. Ya, baik, dan pastinya antara perkara yang perlu dititik beratkan juga di dalam pembukaan kembali sekolah ini, terutama yang membabitkan bidang pengurusan sekolah harian ini adalah berkenaan dengan fasa-fasanya yang terbahagi ni. Tuan Zana mungkin boleh terangkan sekali lagi untuk pemahaman semua berkenaan dengan bila sebenarnya murid-murid ini perlu kembali ke sekolah mengikut fizikalnya ataupun masih lagi dengan PDPR-nya sebagai pemahamannya? Ya, secara amnya bagi sekolah-sekolah yang berada di negeri fasa 2, misalnya fasa 1 sekarang dah tak ada, Kedah dan Johor akan masuk ke fasa 2. Manakala pada ketika itu fasa 1, kehadiran murid adalah secara PDPR. Semuanya akan secara PDPR. Namun kita apabila mengoperasikannya di fasa 2, yang akan hadir ke sekolah bagi sekolah rendah ialah murid-murid berkeperluan khas, murid-murid PPKI, dan juga bagi sekolah menengah itu murid-murid di tingkatan 6 semester 2 yang akan menduduki peperiksaan pada 25 hingga 28 hari bulan Ogos nanti. Jadi kehadiran mereka itu kemudian di fasa 3 akan disertai pula kalau di sekolah rendah oleh murid-murid prasekolah, di sekolah menengah oleh murid-murid kelas peperiksaan, iaitu di tingkatan 5 sama ada yang akan mengikuti SPM, yang akan menduduki peperiksaan sijil Vocational Malaysia, STPM, STAM, ini mereka semua akan hadir ke sekolah. Bagi sekolah-sekolah yang berasrama penuh, mereka akan hadir dengan bersemuka pada setiap hari, manakala bagi murid-murid di sekolah harian, penggiliran minggu itu akan dilaksanakan. Bagi negeri-negeri yang berada di fasa 4, seperti pada ketika ini Negeri Sembilan dan juga di Labuan, kehadiran murid dibahagikan kepada 3 peringkat. Jadi peringkat yang pertama iaitu 2 minggu pertama daripada pengoperasian 3-4 hari bulan Oktober ini sehingga ke 16-17 hari bulan Oktober, kehadirannya sama macam fasa 3. Jadi murid-murid prasekolah, murid berkeperluan khas, murid PPKI di sekolah rendah akan hadir bersama-sama murid di sekolah menengah iaitu tingkatan 6 semester 2, murid-murid kelas peperiksaan akan turut hadir ke sekolah untuk 2 minggu yang pertama. Memasuki 17 dan 18 hari bulan, di sekolah rendah kita akan bawa masuk murid-murid di darjah 1, darjah 2 dan darjah 3 untuk bersama-sama. Manakala di sekolah menengah pula, kita akan bawa murid-murid tingkatan 3 dan tingkatan 4 untuk bersama-sama rakan-rakan mereka di kelas peperiksaan. Dan seterusnya di peringkat yang ketiga, bermula 31 Oktober dan 1 November, jangkaannya ataupun perancangannya untuk semua murid hadir ke sekolah secara penggiliran. Ramai yang bertanya, Hanif, kenapa bawa budak-budak sekolah rendah ni di tahun 1, tahun 2, tahun 3 ni dan juga di prasekolah hadir terlebih dahulu daripada murid-murid darjah 4, 5 dan 6. Betul. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi pembelajaran murid itu, asas-asas literasi dan numeracy sangat penting. Khasnya bagi murid-murid yang baru memasuki alam persekolahan. Jadi di situ mereka akan didedahkan dengan asas-asas pembelajaran yang diperlukan sebelum mereka boleh meningkat ke darjah-darjah ataupun ke tahun-tahun yang berikutnya. Okey, baik. Itu jawapan yang jelas, teliti dan juga terperinci berkaitan dengan baru mukadimahnya berkenaan dengan pengoperasian dan juga garis panduan yang akan kami bawakan. Tapi selepas ini kita akan sentuh berkenaan dengan antara isu-isu dan juga kebimbangan berkaitan dengan kembalinya murid-murid ke sekolah. Kita berhenti rehat seketika, teruskan bersama kami. Inilah Buletin Didik Khas di Didik TV KPM.
Baik, kembali bersama kami. Inilah Berita Didik edisi khas. Seperti biasa, kita akan terus memberikan pelbagai informasi dan juga perbincangan bersama dengan anda semua berkaitan dengan pengoperasian dan juga garis panduan sekolah kembalinya telah pun pada 3 Oktober yang lalu. Dan kita bawakan sekali lagi adalah Encik Zainal Abbas, pengarah bahagian pengurusan sekolah harian. Kalau tadi kita buka dengan bagaimana sebenarnya sepatutnya garis panduan yang diberikan ataupun dilakukan oleh pihak sekolah. Tapi saya percaya antara yang diinginkan juga oleh mereka yang menonton pada malam ini, termasuklah golongan guru sekalipun berkenaan dengan isu-isunya. Tuan Zainal mungkin boleh kongsikan antara isu yang dibangkitkan adalah kebimbangan ibu bapa, guru yang enggan divaksin. Bagaimana sebenarnya pihak kementerian memberikan pencerahan berkaitan dengan isu ini? Ya, sebenarnya Hanif, sebelum kita membuka sekolah atau mengumumkan mengenai pembukaan sekolah ini, kementerian telah melakukan pelbagai kajian di peringkat luar negara dan juga dalam negara. Kita ambil kira pandangan-pandangan yang dilontarkan oleh CDC di Amerika Syarikat, di serata dunia, di Eropah, misalnya penggiliran minggu. Penggiliran minggu ini kita adapt daripada apa yang dikaji oleh CDC negara Perancis bersama University of Paris yang mengatakan bahawa kadar penggiliran minggu ini merupakan kaedah terbaik untuk mengurangkan kadar jangkitan jika berlaku di kawasan sekolah. Jadi persiapan-persiapan itu telah kita laksanakan dan di peringkat awal bila kita merancang itu pada ketika itu vaksinasi untuk murid tiada. Maka pada ketika itu kita telah berbincang dengan KKM, kita berbincang dengan MOSTI CITF untuk melihat bagaimana persekitaran murid itu dapat divaksin terlebih dahulu. Bermaksud guru-gurunya, anggota kumpulan pelaksana dan juga pekerja-pekerja hemat sokongan seperti pekerja-pekerja di kantin, di dewan makan, pekerja-pekerja kebersihan dan juga keselamatan supaya mereka semua divaksin. Dan pada ketika ini kalau kita lihat kadar vaksinasi di kalangan guru sebenarnya agak tinggi. Keseluruhan kita ada lebih 413,000 orang guru di seluruh negara dan pada ketika ini 98% daripada mereka telah pun divaksin. Dan yang divaksin lengkap pula 94% yang telah pun menjalani vaksin yang lengkap. Dan untuk memastikan bahawa apabila guru berdepan dengan murid di sekolah, kadar untuk apa keboleh jangkitan itu akan berkurangan di kalangan guru yang mengajar di dalam kelas dan juga anggota kumpulan pelaksana yang menyediakan perkhidmatan di sekolah. Jadi itu salah satu langkah yang kita laksanakan dengan kerjasama KKM dan juga dengan kerjasama MOSTI. Dan sebagaimana kita ketahui sekarang ini vaksinasi murid telah pun dimulakan dan kita memasuki minggu yang ketiga sebenarnya vaksinasi murid sejak dilancarkan. Dan agak membanggakan apabila kadar vaksinasi itu agak tinggi. Lebih 66% telah pun divaksin di kalangan murid-murid di sekolah kita. Dan ini akan sebenarnya menjadikan sekolah itu satu tempat yang sebenarnya selamat untuk dihadiri oleh murid-murid. Jadi kita juga pastikan bahawa guru-guru yang divaksin lengkap saja yang akan mengajar di kelas. Bagi guru-guru yang belum divaksin lengkap, sebenarnya perancangan kita ialah untuk mereka melaksanakan PDPR kerana kita tahu penggiliran minggu itu berlaku. Masih lagi ada kumpulan-kumpulan murid yang menjalani PDPR. Jadi penjadualan di sekolah itu boleh disusun oleh pihak pengetua guru besar untuk memberikan guru-guru yang belum lengkap divaksin ini ataupun guru-guru yang kita katakan menolak vaksin ini supaya mereka melaksanakan PDPR, menyediakan modul-modul ataupun pelan-pelan pengoperasian pembelajaran itu di peringkat sekolah untuk membantu guru-guru yang telah divaksin ini mengajar di dalam kelas dan juga memastikan murid-murid yang berada di rumah tidak ketinggalan untuk mengikuti pendidikan. Jadi pada para ibu bapa sebenarnya tak perlu gusar kerana di peringkat kementerian kita sentiasa memastikan bahawa keberadaan murid itu di sekolah diberikan keutamaan. Saya percaya juga antara perkara yang suka untuk saya sentuh adalah berkenaan dengan kebenaran bagi pihak ibu bapa untuk memilih sekiranya tidak mahu menghantar anak sekolah, itu pilihan mereka dan satu pilihan ataupun cadangan yang baik dari pihak kementerian. Mungkin dari sudut penambahbaikannya, kalau boleh dilihatkan yang telah dilaksanakan oleh pihak KPM bagi memberikan jaminan kepada ibu bapa bahawa segalanya telah dirancang dengan begitu teliti? Ya, selain daripada apa yang kita laksanakan, kita punya persediaan awal sebelum pembukaan sekolah itu, KPM juga telah membangunkan garis panduan 3.0, GP 3.0 kita
berkenaan dengan pengoperasian di sekolah. Jadi apa yang akan berlaku di sekolah, bila nak masuk, apa yang perlu dilaksanakan oleh pelajar, pergerakannya ke dalam kelas, penggiliran di mana di dalam satu sekolah itu capacity enrollment-nya kita kurangkan 50%. Bagaimana kita mengurangkan 50% itu dengan kita mengurangkan bilangan murid di dalam bilik darjah. Kita bagikan kepada separuh. Jadi hanya separuh saja daripada bilangan murid dalam kelas itu akan berada di sekolah pada satu masa. Selain itu, apa yang penting juga yang kita telah dapati daripada kajian-kajian saintifik yang dilaksanakan ialah di mana Delta variant sekarang ini dikatakan airborne, berada di udara. Jadi pengudaraan di dalam bilik darjah itu sangat penting. Kita berikan keutamaan kelas-kelas yang mungkin dihias oleh para guru dengan langsirnya, dengan skirting di mejanya, kita minta untuk ditanggalkan supaya pengudaraan itu dapat berlaku dengan baik. Dan dalam lawatan-lawatan kita untuk memantau pengoperasian sekolah di hari pertama itu, kita dapati bahawa sekolah sebenarnya telah bersedia untuk menghadapi ini. Dan apa yang kita lihat juga dari segi SOP awam seperti membasuh tangan yang telah dioperasikan sebelum ini turut diberikan penekanan. Kalau dahulunya di sekolah ini kita kata kita menggalakkan murid untuk memakai face mask. Sekarang ini kita mewajibkan pemakaian face mask di kalangan murid, di kalangan guru dan semua pekerja-pekerja yang berada di sekolah. Bagi guru-guru dan juga pekerja yang tidak divaksin lengkap ini, apa yang kita laksanakan ialah kita meminta mereka untuk memakai double face mask. Jadi dia kena pakai 2 lapis. Dia kena juga pakai pelindung muka. Dan tidak berada di dalam kelas untuk mengajar secara bersemuka, tidak duduk bersama guru-guru lain. Jadi ada sedikit pengasingan untuk memastikan bahawa keadaan di sekolah itu adalah selamat untuk murid dan juga untuk guru dan juga lain-lain warga sekolah. Tuan Zainal, bagaimana kadar kepatuhan itu akan diperincikan oleh pihak kementerian ketika ianya berlaku? Ya, sememangnya pematuhan itu memang dipantau secara rapi oleh guru-guru dan juga oleh pengetua guru besar. Kalau kita lihat sebenarnya setiap sekolah di Malaysia ini, kita telah minta untuk pihak pejabat pendidikan daerah dan juga pejabat di Jabatan Pendidikan Negeri untuk meletakkan atau menentukan seorang pegawai yang akan memantau sebuah sekolah itu untuk menyaksikan ataupun melihat kepada pengoperasian garis panduan yang telah kita bangunkan tadi. Mereka juga duduk bersama pengetua guru besar untuk merangka pelan kehadiran murid dan juga penyuraian murid selepas waktu sekolah. Pengalaman kita dalam sesi-sesi persekolahan yang lalu mendapati keadaan terutamanya di luar pintu pagar sekolah selepas waktu sekolah itu agak padat apabila ibu bapa datang untuk mengambil anak-anak dan juga murid keluar secara serentak. Jadi penggiliran sewaktu penyuraian itu kita rancang dan dirangka oleh pihak sekolah bersama PPD untuk melihat situasi terbaik bagi sesuatu sekolah. Jadi kita tak ada satu set polisi kata semua kena ikut macam ni. Dia bergantung kepada keadaan di sekolah itu, environment persekitarannya dan dari itu dirangka satu plan. Baik, saya percaya perlu patuh dan bersabarlah dengan norma baharu ini, termasuklah kembali kepada pembukaan sekolah. Kita berhenti seketika sekali lagi kerana selepas ini kita akan terus berkongsi berkaitan dengan inisiatif KPM untuk pembukaan sekolah ini. Jangan ke mana, inilah Buletin Didik edisi khas. Baik, terima kasih kerana terus bersama dengan saya Hanif Miswan pada malam ini untuk Buletin Didik edisi khas. Rasa sekejap pula pada sesi malam ini. Kita masih bersama dengan Tuan Zainal Abbas, Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, berbicara berkenaan dengan garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah 3.0. Baik, Tuan, kalau tadi kita kongsikan berkaitan dengan kebimbangan dan juga berkaitan dengan plan daripada pihak kementerian. Saya percaya ada inisiatif yang dilaksanakan, antaranya juga adalah kit ujian Kediri untuk para murid-murid ini. Ya, betul Hanif. Pihak kementerian telah pun menyediakan kit ujian Kediri di setiap sekolah
di setiap pejabat pendidikan daerah dan juga di setiap jabatan pendidikan negeri bagi kegunaan murid-murid sewaktu di sekolah. Jadi jika di sekolah harian itu murid-murid menunjukkan gejala, mereka terlebih dahulu akan dibawa ke bilik isolasi dan kemudian diminta untuk melaksanakan ujian kendiri tersebut ataupun saliva test. Dan jika keputusan ujian tersebut adalah negatif, pelajar yang bergejala itu mungkin kita akan hubungi ibu bapa untuk membawa anak-anak mereka pulang ataupun mereka boleh kekal di bilik isolasi sehingga ibu bapa mereka hadir ke sekolah untuk membawa anak pulang. Bagi yang menunjukkan keputusan positif, ini satu lagi. Kalau positif melalui kit ujian kendiri itu, apa yang akan berlaku ialah kita akan minta pihak sekolah untuk menghubungi PKD. Di mana pelajar itu akan dibawa, kita hubungi juga ibu bapa untuk bawa pelajar itu ke PKD untuk RTK PCR test. Kerana kit ujian kendiri itu hanyalah ujian awalan. Jika didapati positif, barulah mereka akan dibawa ke PKD untuk dilaksanakan ujian yang lebih komprehensif melalui RTK PCR itu. Dalam tempoh pembukaan sekolah ini ada beberapa kes pelajar yang mungkin positif, tetapi bila melaksanakan RTK PCR ialah negatif. Jadi itu yang kepastian itu yang perlu dilaksanakan di peringkat PKD. Bagi sekolah asrama pula berbeza. Kita anggap asrama ni sebagai satu bubble sendiri ataupun gelembung mereka sendiri. Jadi pelajar-pelajar di sekolah asrama ni sebenarnya pada hari pertama sebelum mereka memasuki asrama, mereka perlu melaksanakan ujian kendiri ini dan murid-murid yang negatif saja akan dibenarkan untuk memasuki asrama. Jadi jika positif mereka akan dibawa ke PKD untuk ujian seterusnya dan jika negatif di sana akan dibenarkan untuk memasuki asrama lah. Dan selepas itu di hari ke-6 mereka berada di asrama, satu lagi ujian menggunakan ujian kendiri, kit ujian kendiri itu akan dilaksanakan oleh murid-murid dan begitu juga di hari yang ke-14. Dan ini kita dapat hasil dari perbincangan dengan KKM kerana untuk melaksanakan ujian ini kita lihat bagaimana ianya boleh dioperasikan. Dan nasihat daripada KKM itu untuk dilaksanakan pada hari pertama, ke-6 dan juga ke-14. Pelajar berada di sekolah untuk memastikan walaupun mereka telah pun negatif dalam ujian awal itu, berada terus dalam keadaan yang selamat di sekolah. Dan dalam tempoh itu sebenarnya pembukaan sekolah ni bila kita kata 3-4 hari bulan, sehingga cuti sekolah pada 11 dan 12 hari bulan Disember ini, sebenarnya ada 46 hari saja. Jadi itulah masanya kita minta pelajar-pelajar khasnya di asrama ni untuk memberikan fokus kepada pembelajaran dan tidak hilang tumpuan kepada pembelajaran mereka. Dan Hanif, bagi membantu dari segi murid-murid yang mungkin ketinggalan sedikit dalam pembelajaran sewaktu PDPR itu, apa yang kita rancangkan ialah untuk pengoperasian sekolah pada tahun 2022 di 2 bulan yang pertama itu adalah mengikuti silibus ataupun kurikulum bagi tahun 2021. Jadi 2 bulan pertama, Januari dan Februari, masih lagi kalau berada di darjah 6, belum lagi naik ke tingkatan 1, masih kekal di darjah 6. Begitu juga dengan murid-murid tadika yang nak memasuki tahun 1. Mereka perlu kekal di tahun 1 ataupun di tadika itu sebelum pada bulan Mac nanti memasuki persekolahan bagi tahun pembelajaran yang berikutnya. Dan keperluan itu kita akan lihat 2023 nanti jika perlu untuk kita juga lanjutkan pembelajaran 2022 ke tahun 2023. Jadi perlu cakna dengan takwimnya juga. Betul. Perkembangannya. Baik, saya ada satu soalan bonus buat tuan. Mungkin ingin dikongsikan berkaitan dengan sekiranya, kita tak jauh tapi sekiranya ada kes berlaku jangkitan di sekolah, bagaimana SOP yang terbaru ini tuan? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari segi pengoperasian sekolah sebelum ini, apa yang berlaku jika berlaku satu kes jangkitan, maka sekolah akan ditutup untuk 2 hari. Dan kemudian penilaian risiko akan dilaksanakan oleh pihak PKD untuk menentukan sama ada perlu dilanjutkan tidak 2 hari itu ataupun sekolah boleh dibuka selepas 2 hari. Tetapi bagi garis panduan 3.0 ini, apabila berlaku jangkitan di sekolah ataupun ada kes positif di sekolah, maka pihak sekolah perlu menghubungi PKD. Jadi hubungi PKD, PKD akan melaksanakan penilaian risiko. Bila PKD melaksanakan penilaian risiko ini, jika didapati bahawa hanya sebuah kelas yang akan ditutup, maka kita akan tutup sebuah kelas. Apabila PKD melakukan penilaian risiko, dia dapati okey kita kena tutup satu bangunan, kita tutup satu bangunan.
Jadi ia akan bergantung kepada penilaian risiko yang dilaksanakan oleh pihak PKD. Dan satu lagi Hanif, bila kita kata tentang penggiliran minggu ini. Okey. Jadi bila katakan dalam satu kelas itu ada seorang murid yang positif. Ya. Dahulunya dalam satu kelas itu 36 orang murid. Jadi bila seorang positif, kesemua 36 itu akan dikuarantin. Ya. Ya, untuk tempoh 10 hari atau 14 hari. Tapi sekarang ini dengan penggiliran minggu, yang hadir hanya 18 orang. Okey. Contoh, yang hadir hanya 18 orang. Jadi bila berlaku satu jangkitan yang akan mungkin menjadi kontak rapat hanya 17 orang lain yang berada dalam kelas tersebut. Bermaksud minggu hadapan bila dioperasikan minggu yang kedua itu dengan kumpulan yang kedua hadir ke sekolah, dia berada dalam keadaan selamat. Jadi kita mengurangkan risiko untuk jangkitan kepada lebih banyak murid yang berada di sekolah. Jika berlakulah, bukan kita kata ia akan berlaku. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini kadar vaksinasi yang agak tinggi di kalangan masyarakat Malaysia, juga di kalangan murid sekolah dan juga kadar jangkitan kategori 5 itu semakin mengurang. Betul. Jadi itu yang kita harapkan dengan pematuhan kepada SOP yang kita bangunkan, dengan perancangan yang telah kita sediakan di peringkat awal itu, kita dapat mengurangkan kadar jangkitan ataupun kadar positif di sekolah-sekolah ini. Ya, saya percaya juga dengan kadar vaksinasi sekarang dilaporkan pada tahap 88% di seluruh negara kita ini juga satu perkara dan perkembangan yang sangat baik. Tidak boleh tidak untuk saya tanyakan kerana Tuan Zanan juga merupakan seorang pendidik dan saya percaya ramai rakan-rakan guru juga ingin mendengar berkaitan dengan perkara ini. Bagaimana pula dengan tugasan mereka apabila dilaksanakan dengan SOP baru ini? Bebanan tugas guru itu juga, apa yang boleh diperkatakan ni Tuan? Ya, bebanan tugas guru ni saya rasa dia overuse. Okey. Ramai yang bercerita tentang beban tugas guru. Tapi sebenarnya bagi seorang guru apabila dia melaksanakan sesuatu pembelajaran di dalam kelas, guru perlu merancang. Okey. Jadi dia perlu merancang apa yang akan dia laksanakan, apa yang akan diajar kepada murid-murid. Dia akan lihat kepada kurikulum, di peringkat mana kurikulum itu berada. Dan apa kandungan asas yang berada dalam kurikulum itu yang perlu diajar kepada murid-murid. Jadi perancangan itu dilaksanakan awal. Okey. Dari segi apa yang ingin diajar, latihan-latihan yang perlu dilaksanakan oleh murid, tugasan-tugasan tambahan yang perlu dilaksanakan oleh murid, semua itu dirancang awal. Ya. Jadi dengan penggiliran ini, yang akan berlaku ialah satu kumpulan akan mengikuti pembelajaran di sekolah. Okey. Yang kedua, kumpulan yang kedua ini akan menjalankan atau melaksanakan tugasan di rumah. Jadi bila mereka melaksanakan tugasan di rumah, saya selalu bagi contoh yang cukup mudah mengenai penubuhan Malaysia. Ya. Jadi di dalam kelas, murid yang ada 18 orang tadi contohnya belajar mengenai penubuhan Malaysia. Yang berada di rumah pula, kumpulan yang kedua, mungkin diberikan tugasan-tugasan untuk mencari fakta-fakta mengenai penubuhan Malaysia. Bilakah dimulakan gerakan untuk menubuhkan Malaysia? Bagaimana jawatankuasa yang mana ditubuhkan untuk melakukan libat urus dengan penduduk-penduduk di Sabah dan Sarawak. Jadi kajian-kajian itu dilaksanakan oleh murid-murid sewaktu mereka di rumah. Bila mereka datang ke sekolah pula minggu hadapannya, jika ada soalan-soalan, persoalan yang tidak difahami, ia boleh ditanyakan kepada guru. Jadi perancangan awal oleh pihak guru itu sememangnya sentiasa dilaksanakan dan tidak seharusnya timbul mengenai isu beban tugas guru ini. Cumanya sekarang ini kelas itu dibagikan menjadi dua. Satu akan belajar secara bersemuka terlebih dahulu, yang satu lagi melaksanakan kajian-kajian. Kita juga ada Didik TV ni. Didik TV ini mempunyai pelbagai program yang sangat memanfaatkan murid-murid. Jadi guru juga boleh mengatakan, okey, esok jam 10 pagi ada rancangan mathematics yang boleh diikuti untuk murid-murid itu, dan mereka sebagai satu tugasan untuk menonton Didik TV itu. Kita juga ada repository di Delima, platform Delima, di mana mempunyai pelbagai program-program pendidikan di sana yang boleh diikuti oleh murid. Ada video-video, guru boleh memberi tugasan. Okey, lihat kepada link ini dan saksikan video dan sediakan satu ulasan. Jadi pelbagai program sebenarnya boleh dilaksanakan, dan Didik TV juga merangka program-program pembelajaran dengan menggunakan khidmat guru-guru cemerlang. Jadi pelajar-pelajar boleh mengikuti pembelajaran dengan kaedah dengan menonton TV sahaja. Di samping tugasan-tugasan yang disediakan oleh pihak guru. Jadi sebenarnya persediaan itu telah ada
daripada awal sejak kita merangka pembukaan sekolah itu. Ya, betul. Dari seorang pendidik kepada warga pendidik yang lain, ini mungkin antara idea dan juga curahan semangat yang boleh diberikan. Tuan Zanan, terima kasih banyak yang sudi bersama kami pada malam ni. Nanti insya-Allah kita akan bersama lagi untuk berkongsi berkenaan dengan hala tuju dan perkembangan terbaru berkaitan dengan garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah 3.0. Semoga berjaya kita ucapkan dalam masa untuk merangka kembalinya murid-murid ke sekolah. Jadi kepada ibu bapa yang menonton juga, teruskan memberi keyakinan kerana inilah waktunya untuk anak-anak kita, murid-murid untuk kembali ke sekolah. Jadi untuk itu sekian sahaja siaran Buletin Didik di Sihas pada malam ini. Saya Ani Miswan bersama dengan seluruh warga kerja di Didik TV KPM ni akan terus memberikan yang terbaik buat anda semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam, senyum selalu.